Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video saya di YB Channel. Seperti mana biasa sahabat-sahabat, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa sharekan video saya kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi hari ini saya nak mengingati kembali sejarah silam mengenai apa yang dibawa oleh kerajaan sekarang waktu menjadi pembangkang. Jadi rakyat diheret dengan berbagai-bagai isu, diheret dengan berbagai-bagai konflik untuk rakyat bersama-sama dengan Papanon, bersama-sama dengan pembangkang waktu itu untuk menghentam ataupun melawan kerajaan. Iaitu masa tu kerajaan Barisan Nasional lah. Jadi dengan mana Papanon telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan, janji-janji dan berbagai-bagai lagi untuk meyakinkan rakyat. Sehingga rakyat diheret dengan perhimpunan-perhimpunan haram, berguling-guling di jalanan, membuat haru biru di tempat awam, disebabkan oleh apa yang dikatakan oleh Papanon itu adalah satu perjuangan. Jadi rakyat ingat Papanon adalah satu orang wira yang nak memperjuangkan nasib rakyat dan nasib negara. Dengan berbagai-bagai kritikan yang diberikan terhadap kerajaan Barisan Nasional waktu itu. Jadi walau bagaimanapun kita berbalik kepada keadaan masa Papanon menjadi pembangkang, saya yang respect satu kepada Barisan Nasional kerana dia tidak begitu menyekat rakyat bersuara. Tapi pemimpin-pemimpin politik tu adalah yang dia sekat, yang ditangkap, itu biasa, tu normal. Tapi tak seteruk sekarang ni lah yang kerajaan Pakatan Harapan memerintah ni. Sekatan-sekatan tu lebih teruk daripada yang sebelum ni. Jadi saya bukan nak cerita pasal tu, saya nak cerita pasal apa yang berlaku masa Papanon menjadi pembangkang. Papanon telah memberi harapan yang penuh kepada rakyat. Papanon berjanji dengan rakyat untuk memberikan kesenangan, memberikan berbagai-bagai imbuhan kepada rakyat. Sehingga dia mengatakan malu kalau dia jadi seorang Perdana Menteri tak dapat nak menjaga kebajikan rakyat. Ini benda yang kita kena ulang supaya rakyat sedar, supaya rakyat jangan lupa apa yang telah berlaku yang sebelum ni, yang masa Papanon dan Pakatan Harapan menjadi pembangkang. Jadi ini yang kita kena jelaskan kepada rakyat. Jadi sebab apa? Sebab rakyat sekarang ni masih lagi setengah-setengah rakyat mengatakan bahawa pembangkang kita ni lemau, pembangkang kita ni tak aktif, pembangkang kita ni tak agresif. Sebenarnya saya dah terangkan dalam video saya yang lepas, bukan kerana pembangkang lemau, tetapi suara-suara mereka tu banyak disekat. Begitu juga dengan influencer punya suara banyak disekat di bawah kerajaan Pakatan Harapan, dengan berbagai-bagai sekatan-sekatan yang dikenakan terhadap influencer dan juga di media sosial. Jadi soal tu kita bukan nak mengatakan pembangkang tu lemau sangat, tidak, tapi ada sebab kenapa dia lemau, kenapa dia tak begitu aktif. Dan seperti mana yang saya dah terangkan. Jadi sekarang ni kita nak menceritakan balik supaya rakyat sedar, jangan lupa dengan sejarah silam yang mana rakyat diheret diheret ke jalanan, diheret ke perhimpunan-perhimpunan haram, mengganggu gugat orang awam, mengganggu gugat harta-harta awam dengan slogan-slogan yang dimainkan oleh Papanon dan pembangkang waktu tu, dengan mengkritik kerajaan habis-habisan untuk mempertahankan hak rakyat, mempertahankan tentang kebajikan rakyat. Begitu juga termasuk dalam akta hasutan yang mana pembangkang dulu betul-betul mengkritik, memohon supaya akta hasutan ini dihapuskan. Lepas tu dengan janji-janji kepada rakyat bahawa apabila mereka mentadbir negara, mereka akan memberi kesenangan dan kebajikan kepada rakyat. Sehingga rakyat percaya, terpedaya, sanggup rakyat berhimpun, diheret ke hulu ke hilir, membuat kerja-kerja yang haram. Dan ada yang kena simbah air, ada yang kena pukul, ada yang kena cas mahkamah, berbagai-bagai lagi yang rakyat berkorban demi perjuangan yang dikatakan oleh Papanon. Tapi sekarang, adakah yang dikatakan oleh Papanon sebelum ni, adakah beliau memberikan
ataupun menunaikan janji-janji dia terhadap rakyat, yang banyak ramai rata-rata terlibat dengan kumpulan-kumpulan reformasi, kumpulan-kumpulan perhimpunan haram. Tidak ada. Kita tidak nampak. Jadi kalau kita nak salahkan 100% pembangkang kerana tak dapat nak menjatuhkan kerajaan ni, kita kena tanya diri kita sebagai rakyat. Selama ni kita boleh ikut apa yang dikatakan oleh Papa Nun, kita boleh ikut apa yang dilontarkan oleh kata-kata Papa Nun kepada rakyat sehingga rakyat sanggup berkorban apa saja untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional waktu tu. Kenapa rakyat tak nak berkorban bersama-sama dengan pembangkang? Kalau pembangkang kuat tetapi rakyat masih lagi tak sedar diri, masih mempercayai Pakatan Harapan, masih lagi mempercayai cakap-cakap Papa Nun yang tak pernah menunaikan apa yang dijanjikan, pun tak guna juga, sahabat-sahabat. Sebab tu saya cakap, rakyat kena sedar, rakyat kena ingat apa yang telah rakyat diperbodohkan ataupun rakyat dipermainkan dengan slogan-slogan yang dikeluarkan oleh Papa Nun dan Pakatan Harapan. Contoh soal GST. Hari-hari main lagu GST. Hari-hari kutuk Najib. Hari-hari kutuk Kerajaan Barisan Nasional tentang GST. 6%. Haru biru dia buatnya. Tapi sekarang ni 8%. Dulu minyak naik 2-3 sen. Hari-hari mereka mengkritik. Hari-hari mereka mengherdik Kerajaan Barisan Nasional dan pemimpin Barisan Nasional waktu tu. Tapi sekarang ni habis subsidi rakyat ditarik. Jadi ini yang saya nak jelaskan, ini yang saya nak beritahu kepada rakyat. Kalau tidak ada kesedaran daripada rakyat, di situlah susahnya untuk kita bersama-sama untuk mencapai matlamat kita, untuk menombangkan kerajaan Pakatan Harapan. Seperti mana saya katakan tadi, kalau kita dulu boleh ikut dengan perhimpunan, dengan reformasi, dengan perhimpunan haram, dengan apa benda semua jenis haram, berguling-guling di jalanan, kenapa sekarang kita tidak boleh bersama-sama? Bukan kita nak buatkan satu perhimpunan yang haram ataupun mengikut perhimpunan jalanan, tapi kita bersama-sama bersatu hati untuk menombangkan kerajaan ini dengan preparation, persediaan kita untuk menghadapi PRU16. Yang saya sedih kepada rakyat Malaysia ni, yang saya sedih kepada pengundi-pengundi yang ada dalam negara kita ni, sekarang ni ramai yang mengeluh, ramai yang komplain, ramai yang mengata keadaan hidup susah, kos harga hidup tinggi, barang mahal. Tetapi apabila menghadapi sesuatu pilihan raya, perkara ni banyak kali saya dah cakap dah, sahabat-sahabat. Saya sebenarnya tak perlu ulang, tapi kerana kita nakkan supaya rakyat jangan terlupa, saya terpaksa ulang benda-benda yang sama. Bila adanya mana-mana PRU ke ataupun pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil, rakyat mudah lupa. Apabila diberi RM300, RM200, dedak sikit, janji sikit, habuan sikit, lupa dengan apa yang sekarang kita hadapi. Kita dapat RM300, kita boleh hidup 2 hari. Tapi kita merana sengsara 5 tahun, 4 tahun ataupun mungkin lebih. Selagi dia memerintah, selagi itulah kita sengsara. Jadi itu sebab saya ingatkan kepada para pengundi, rakyat seluruhnya dan rakan-rakan saya. Kalau dulu kita boleh terpengaruh dengan kata-kata Papa Nun dan kita boleh ikut perhimpunan di jalanan, takkan sekarang kita tidak boleh bersatu hati, kita ambil duit yang mereka beri, tapi kita jangan bagi undi kepada mereka. Ini saja yang boleh menyelamatkan negara, ini saja yang boleh menyelamatkan keadaan apabila rakyat ataupun pengundi sedar duit yang mereka bagi tu adalah duit samunan mereka. Duit yang diberi oleh kartel-kartel yang support kepada parti politik untuk membeli undi kepada kita. So sebab tu sekarang ni dengan keadaan barang mahal, dengan barang yang tertinggi, kerajaan tidak dapat nak kawal kerana kerajaan terpaksa membenarkan kartel-kartel yang banyak membantu parti mereka untuk membuat duit. Bila mereka dah buat duit keuntungan yang banyak, mereka akan labur balik kepada parti mereka untuk beli rakyat, beli undi kepada rakyat. Ini rakyat kena sedar. So duit yang dia bagi kepada kita itu adalah duit samunan mereka. Ini yang rakyat kena faham, ini yang rakyat kena sedar. Jadi kalau kita nak harapkan pembangkang untuk berjuang, tapi rakyat sendiri pun tak nak bersama-sama berjuang, dapat duit sikit, dapat abuan pun dah lupa, macam mana kita nak harapkan pembangkang? Kita kena bersatu hati. Pembangkang dan rakyat kena bersatu hati untuk mencapai matlamat, memastikan bahawa kerajaan ini tidak kekal lama. Inilah sebenar-benarnya kesedaran yang kita kena ada. Bukan kita cakap, suruh pembangkang balon-balon. Bukan dengan keadaan balon kerajaan boleh tumbang. Tidak. Tapi kalau tidak ada kesedaran kepada rakyat dan pengundi-pengundi yang ada dalam negara.
Ini yang sebenar-benarnya kita kena sampaikan. Ini yang sebenar-benarnya kita kena maklumkan kepada semua rakyat Malaysia, pengundi-pengundi yang terlibat ataupun yang layak mengundi. Ini yang kita penting kena bagi tahu kepada rakyat. Supaya kita tidak dipermain-mainkan dengan kerajaan yang sedia ada. Dibeli dia dengan sewenang-wenangnya kepada rakyat. Jangan kita jadi mangsa, jangan kita jadi hamba duit, jangan jadi kita jadi bangsat, dapat duit kita boleh menghancurkan segala-galanya. Ingat, duit ada, ambil. Tapi jangan bagi undi pada mereka. Barulah matlamat kita akan tercapai. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.